Hari ini kami akan share dengan korang semua misteri di sebalik wang kertas RM1 yang viral ini. Kalau korang nak tahu, keunikan wang kertas ini terletak pada tanda tangan yang terdapat pada wang kertas ini sendiri. Cuba korang tengok, tanda tangan pada duit ni kelihatan seperti ejaan Aisyah kan? Persoalannya, siapa Aisyah ni? Maka keluarlah berbagai-bagai cerita. Ada yang kata Aisyah adalah seorang puteri bunian dari alam sebelah sana. Dan mereka mendakwa duit ini adalah duit dari alam bunian. Ada juga yang mendakwa ia ditandatangani oleh Permaisuri Aisyah, iaitu Raja Permaisuri Agong yang menaiki takhta pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Kebetulan pula, duit ni muncul dalam edaran sekitar tahun 2000. Nampak macam logik lah juga kan? Tapi sejauh mana kebenaran fakta ni? Sebab tanda tangan pada duit kertas adalah tanda tangan Gubernur, bukan tanda tangan Raja Permaisuri Agong mahupun tanda tangan yang di Pertuan Agong. Kalau kita tengok senarai Gubernur Bank Negara Malaysia dari tahun 1959 hingga sekarang, hanya ada 2 orang Gubernur wanita, iaitu Tan Sri Zeti Aziz dan Tan Sri Nur Syamsiah. Tak ada pun Gubernur yang bernama Aisyah. Okey, jom kita tengok dengan lebih details. Gubernur pertama, Tan Sri William Howard Wilcock, berkhidmat bermula dari tahun 1959 hingga 1962. Kemudian diganti oleh Tun Ismail bin Muhammad Ali dari tahun 1962 hingga 1980. Kalau korang nak tahu, ini adalah Gubernur yang paling lama berkhidmat, iaitu selama lebih kurang 18 tahun. Kemudian, beliau diganti oleh Tan Sri Abdul Aziz Taha dari tahun 1980 hingga 1985. Selepas itu, beliau diganti oleh Tan Sri Jaafar bin Hussein dari tahun 1985 hingga 1994. Kemudian, Tan Sri Ahmad bin Muhammad Don mengambil alih jawatan Gubernur pada tahun 1994 hingga 1998. Setelah itu, beliau diganti oleh Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Bermula tahun 2000, barulah kita ada Gubernur Bank Negara Wanita yang pertama, iaitu Tan Sri Zeti Aziz yang berkhidmat hingga tahun 2016. Jadi, dalam banyak-banyak Gubernur ni, tak ada pun yang bernama Aisyah, kan? Tak apa, jom kita tengok tanda tangan yang pernah dicetak pada duit-duit kertas di Malaysia. Kita tengok siapa pemilik tanda tangan Aisyah ni. Okey, tanda tangan yang seakan-akan ejaan Aisyah ni adalah milik Gubernur yang berkhidmat pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Siapa guys? Ya, ia adalah milik Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman. Kebetulan pada tahun perkhidmatan beliau sebagai Gubernur, Raja Permaisuri Agong ketika itu adalah Tuanku Siti Aisyah. Jadi, tak hairanlah kalau orang kaitkan rupa tanda tangan tu dengan permaisuri kesayangan kita itu. Jadi, dah terungkai ke segala misteri. Belum lagi guys, sebabnya kita nak tahu kenapa duit ni terlalu menjadi buruan para pengumpul duit lama. Kalau korang nak tahu, duit ni sebenarnya dikategorikan sebagai duit error. Ya, duit ini dikategorikan sebagai duit yang tersalah cetak. Nak tahu sebab apa? Sebab duit ini masuk ke dalam edaran pada tahun 2000, iaitu selepas peralihan Gubernur Tan Sri Ali Abdul Hassan kepada Tan Sri Zeti. Kalau korang nak tahu juga, kesilapan dalam mencetak wang kertas ni memang biasa berlaku di kilang mencetak wang kertas. Terdapat pelbagai jenis kesilapan cetakan, antaranya kesilapan dalam mencetak nombor siri, kesilapan dalam penggunaan dakwat ataupun ink error, kesilapan dalam pemotongan ataupun cutting error dan pelbagai lagi. Jadi, di mana kesilapan duit RM1 Aisyah ni? Jawapannya, kesilapan berlaku pada cetakan tanda tangan duit tu. Disebabkan duit ni diperkenalkan pada zaman Tan Sri Zeti, sepatutnya tanda tangan Tan Sri Zeti lah yang ada pada duit tu kan? Tetapi, kenapa tanda tangan Tan Sri Ali Abdul Hassan yang tertera?
Mari sini kami ceritakan, duit kertas RM1 macam desain yang korang tengok ni pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2000, iaitu pada era Tan Sri Zeti. Sebelum tu, iaitu pada zaman Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman, duit RM1 berwarna biru muda tu tak diperkenalkan lagi. Wang kertas RM1 yang baru hanya diperkenalkan pada tahun yang sama, iaitu selepas Tan Sri Zeti menggantikan Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman. Dalam tempoh ini, kilang yang mencetak wang kertas yang sama telah mencetak RM1 desain yang baru. Tanpa disangka-sangka, kilang wang kertas tersebut telah tersalah cetak dengan mencetak tanda tangan Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman pada duit RM1, sedangkan gubernur pada waktu itu adalah Tan Sri Zeti. Duit kertas tersebut dikatakan telah dihantar ke Bank Negara Cawangan Pulau Pinang dan telah diedarkan kepada bank-bank di sana. Mujurlah, pada saat-saat akhir, Bank Negara Malaysia telah menyedari kesilapan ini dan mengeluarkan arahan untuk menarik balik wang kertas tersebut dari bank-bank yang menerima duit RM1 tersebut. Malangnya, terdapat satu bank di Pulau Pinang yang dah pun mengedarkan duit tersebut kepada orang awam. Dikatakan sebanyak 50,000 keping duit tersebut telah diedarkan. Macam mana boleh tahu jumlahnya adalah 50,000 keping? Berdasarkan rekod pengumpul duit lama di Malaysia, nombor siri paling kecil yang dijumpai setakat ini adalah prefix CR720 dan siri paling tinggi bermula dengan prefix CR724. Jadi, bolehlah dianggap nombor siri paling rendah ialah CR7200000 dan paling tinggi pula ialah CR724999999. Kalau kita kira dari nombor paling rendah hingga ke nombor paling tinggi, bilangannya adalah 50,000. Satu lagi fakta menarik guys, kalau duit ni dihantar ke syarikat yang memberikan grade pada mata wang, mereka akan meletakkan tanda label unissued di situ. Ia bermakna duit kertas ini adalah duit yang tidak sah sebenarnya. Jika duit ini sampai kepada pihak bank, mereka akan mengambil duit ini untuk dilupuskan dan akan menggantikan dengan yang lain. Jadi, ini membuatkan bilangan duit ini semakin hari semakin sedikit dalam edaran. Di tahun 2023 ni, sangat mustahil lah untuk korang jumpa duit ni dalam keadaan yang cantik macam dalam video ni. Kalau korang jumpa yang condition macam ni pun, sudah dikira bertuah kerana ianya tetap masih bernilai ribuan ringgit. Sebab itulah, duit ini menjadi buruan para kolektor. Kerana jumlahnya yang sangat sedikit dan boleh dikategorikan sebagai terhad. Korang ada simpan duit lama tak? Cuba korang komen duit apa yang korang simpan. InsyaAllah, kami akan cuba buat video yang lain pula. Kalau korang suka dengan info ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng. Terima kasih. Assalamualaikum.